Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okay, terlebih dahulu saya minta maaf lah di atas beberapa masalah teknikal tadi. Okay, insyaAllah kita akan mulakan pada pukul 4 okay, bersama-sama dengan dua penceramah hebat kita. Okay, izinkan saya bagi intro sikit Okay. Okey, hari ini kita akan membincangkanlah sempena wacana kaunseling, sempena bulan kaunseling kebangsaan 2020, tema kaunseling memberi kesejahteraan untuk semua. Okay, hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan fenomena murid mencederakan diri. Okay, jutaan terima kasih kepada Majlis Pegawai Pendidikan Kaunseling Kolej Vocational dan Sekolah Menengah Teknik Kebangsaan MAPEKA dan juga Persatuan Sahabat Guru Malaysia SGM. Okay, tidak asing lagi, pada hari ini kita punya moderator kita adalah CR Asmadi bin Abdan, iaitu kaunselor berdaftar dan juga merupakan YDP MAPEKA yang akan selaku moderator kita pada hari ini. Okay, dan juga kepada CR Muhammad Farwi bin Johari, iaitu daripada Sekolah Menengah Teknik Alustar Kedah yang kita bawakan khusus pada petang ini. Dan saya sendiri, Rosas Farizan bin Cik Ghazali, merupakan streamer pada pagi ini, pada petang ini lah. Okay, insyaAllah. Okay. Okay. Okay, dan tanpa kita melengahkan masa lagi, saya mempersilakanlah Cikgu Asmadi Cikgu Asmadi kita untuk untuk pada sesi pada kali ini. Okey, dipersilakan Cikgu Asmadi. Terima kasih Cikgu Rohas Farizan, Presiden SGM, Sahabat Guru Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar Cikgu Faruhi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, semua sihat. Jadi saya berpihak MAPEKA, Majlis Pegawai Kaunseling Pendidikan, Kolej Vocational dan Sekolah Teknik Kebangsaan dan juga SGM, Sahabat Guru Malaysia. Memohon ampun dan maaf banyak-banyak kepada penonton yang masih setia di YouTube live hari ini kerana kita mengalami masalah teknikal sedikit. InsyaAllah kita akan memperbaiki sistem teknikal kita dan kita berharap juga line internet kita akan okey untuk sama-sama kita berkongsi idea dengan tajuk yang menarik hari ini sebenarnya. Dan saya rasa kita akan membawakan tajuk ini mungkin pernah di kalangan penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang pernah mengendalikan fenomena murid mencederakan diri. Satu fenomena yang tengok tajuk tu agak seram dan ngeri kerana mencederakan diri. Jadi sebelum kita terus dengan tajuk, saya nak perkenalkan sedikitlah tentang kaunselor Cikgu Muhammad Faruhi bin Johari. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Cikgu kerana sudi berada di skrin. Walaupun kita memahami dalam kesibukan, beliau juga sedang melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah, agak sibuk dan sedang bekerja hari ini. Kedah kerja. Ya, kerja. Kedah dan Kelantan yang Cikgu Rohas Farizan kerja. Saya cuti, tetapi insyaAllah Alhamdulillah kerana kita masih dapat bersama, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk tidak melengah-lengahkan masa, kita nak mula petang ni Cikgu Faruhi. Mungkin Cikgu Faruhi juga untuk pengetahuan para penonton pernah memenangi beberapa inovasi kaunseling di peringkat kebangsaan dan juga merupakan pengacara untuk majlis-majlis dan salah satunya adalah Convocation College Vocational Kebangsaan. Untuk itu, saya tidak melengahkan masa lagi. Saya nak mempersilakan Cikgu Muhammad Faruhi Johari untuk berkongsi fenomena murid mencederakan diri. Kenapa ya Cikgu? Silakan Cikgu Faruhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diucapkan kepada Cikgu Asmadi dan juga Cikgu Ros Hafarizam. Okey, Alhamdulillah hari ini walaupun agak sedikit lewat, kita online
Alhamdulillah akhirnya dapat juga kita teruskan pada pukul 3.56 walaupun ada ramai yang menunggu pada pukul 3 tadi. Tajuk yang saya bawa pada hari ini adalah fenomena murid mencederakan diri. Saya akui dan saya rasa ramai yang melihat video, melihat live ni pastinya guru-guru kaunseling yang memang pernah mengalami ataupun berhadapan dengan murid ataupun pelajar, tetapi setahun pastinya ada. Kalau macam yang saya dapatan daripada temu bual saya dengan guru bimbingan dan kaunseling yang lain, mereka pun mengalami masalah yang sama, isu yang sama, iaitu murid mencederakan diri. Walaupun perkara ni kita jarang jarang discuss, jarang bagi saya sepanjang saya berkhidmat ni saya rasa kurangnya pendedahan saya terhadap isu murid mencederakan diri. That's why saya cari bahan dan alhamdulillah sikit-sikit akhirnya saya mula faham tentang isu ini, iaitu fokus 4 kita, iaitu psikososial dan kesejahteraan mental mental murid. Okey. Kita pergi Cikgu Faruhi ya. Ya. Fenomena murid mencederakan diri ni mungkin bukan sahaja berlaku di sekolah, tetapi dia juga mungkin berlaku di peringkat pengajian tinggi, di IPTA, IPTS dan sebagainya. Kerana fenomena mencederakan diri ini boleh berlaku di kalangan kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa. Kan? Jadi pada saya topik pengkongsian pada hari ini mungkin kita boleh bawakan secara umum supaya penonton-penonton kita yang berbagai bidang akan dapat menyelami dan juga berkongsi. Dan sempena wacana kaunseling, sempena bulan kaunseling kebangsaan 2020 ini, kita cuba untuk memberikan satu tema, iaitu kaunseling memberi kesejahteraan untuk semua. Jadi fenomena ni memang berlaku pada hemat saya daripada peringkat umur kanak-kanak, remaja sehingga peringkat dewasa. Boleh Cikgu Faruhi teruskan. Ya, kita akui dekat bukan dia baru buat, maksudnya dia dah buat bermula daripada remaja ataupun waktu di sekolah lagi. Kalau yang di IPT tu kebanyakannya adalah kes yang repetition ataupun kita kata dia mengulang perkara tu. Dan kes ni memang di IPT juga saya pun mendapat sumber menyatakan ramai pelajar IPT pun terlibat dengan isu mencederakan diri ni. Tapi lebih-lebih lagi kalau yang ramainya adalah mengelar tangan lah. Tapi sekarang ni sekejap lagi kita akan bicarakan tentang kelar tangan ni, walaupun sekarang ni kalau sebelum ni kita kata kelar tangan, tapi sekarang ni diorang dah beralih arah dah. Diorang tak kelar tangan dah. Diorang kelar di bahagian benda yang lain. Sempena dengan ya. Dia macam cinta beralih arah Cikgu Faruhi ya. Ya, sebab isu dia bila kelar tangan yang lebih tersembunyi supaya orang tak boleh nampak, dan memang orang memang 100% tak boleh nampak. Okey, kita teruskan. Menarik tu. Okey. Ya, sebabnya bulan ini juga merupakan bulan kaunseling dan juga bulan ataupun pada 10 hari bulan Oktober lepas kita menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dengan temanya adalah kesihatan mental milik semua bersama cegah bunuh diri. Dan dengan dia punya tagline TALK lah, TALK, iaitu T, kongsi masalah dengan orang yang dipercayai, ataupun tell someone you trust about your problem. A, ask for help, minta bantuan. L, listen without judgment, mendengar tanpa menghukum atau menghakimi. Dan K, know where to seek help,
tahu di mana untuk dapatkan bantuan. Ini sangat pentinglah bagi kalau kita murid yang mencederakan diri, talk ni sangat bergunalah untuk dia orang. Dan kita juga sebagai pegawai kaunseling ataupun guru bimbingan dan kaunseling atau kaunselor, talk ni pun walaupun dia empat huruf saja, tapi dia membawa maksud yang sangat hebatlah, impact dia sangat hebat. Okey, kita pergi ke seterusnya. Cikgu Madi ada nak tanya apa-apa? Okey, kita pergi ke pengenalan. Kejadian pelajar kelantangan bukan lagi isu barulah di kalangan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah, dan kesihatan mental juga merupakan isu yang sangat ditekankan di sekolah pada masa ini. Memanglah, kalau kita tengok selepas pasca COVID ni, bukan waktu kita cuti PKP lepas, banyak pelajar kita yang terkesan lah dengan kesihatan mental. Kalau kita di sekolah, kita kena buat soal sidik uli, yang lain lah, untuk kita nak pastikan murid kita berada dalam keadaan minda yang sihat, kesejahteraan mental, dan bagi pelajar yang kelar tangan, saya fokus kepada kelar tangan sebabnya kita di sekolah ramai yang buat benda ini. Tapi saya tak tahulah bagaimana pelajar di sekolah-sekolah cikgu, dia datang untuk mendapat bantuan ataupun macam mana cikgu tahu nak cari student ni yang terlibat dengan isu ini. Cikgu Faruhi. Okay. Ya. Saya nak share sikit. Sewaktu saya belajar dulu tahun 95-96 saya ingat. Waktu saya belajar dulu, kejadian kelantangan ni berlaku di kalangan rakan saya lah. Pada ketika tu kita duduk asrama kan. Waktu malam, jadi ada kawan murid menjerit lah. Ramai-ramai kata, "Oi Ran, ada orang kelantangan ni." Jadi kita ramai-ramai, kita tengok kawan yang kita kenal lah, memang telah pun berdarah. Dia pakai pisau super neset tu, yang pisau dia potong di apa, gelangan tangan kan. Bila potong tu, kita pun cepat-cepat bawa dia ke hospital yang berdekatan lah. Dan Alhamdulillah, sewaktu habis belajar, beliau selamat, dan tetapi nasibnya beliau adalah mungkin mengalami tekanan, dan akhirnya beliau GB lah, gagal dan diberhentikan, tak dapat mencapai poin tertentu lah. Tapi waktu tengok kejadian tersebut, saya dan rakan ni agak terkejut lah. Darah mercik sangat banyak. So kita pun ambil kain, balut. Kebetulan lah kita belajar minor first aid dekat universiti dulu. So itulah kejadian yang berlaku, yang saya nak sharing tu. Kenapa pelajar buat macam tu Cikgu Faruhi? Dia ada slide yang saya akan terangkan sebentar lagi. Ya, selepas ni. Ya, dia banyaklah sebabnya. So slide selepas ini. Ya, Cikgu Madi dengan Cikgu Faruhi mungkin saya nak mencelah sikit. Ada rakan kita tu katanya skrin dia kabur sikit, jadi saya nak bagi setting sikit Silakan. Okey, minta maaf Okey. Okey. Untuk sahabat-sahabat kita yang mana skrin dia tu agak kabur, ataupun sebenarnya kita boleh setting kita punya resolution. Kalau pakai telefon, cikgu sentuh pada skrin tu dan dia akan keluar macam ni. Dan pada titik 3 tu, cikgu klik dia dan pilihkan kualiti dia, sentuh pada kualiti dan pilih 720p. Maksudnya kita ambil resolution yang paling tinggi lah. Ini kalau telefon.
Kalau cikgu pada laptop, cikgu cari butang yang berbentuk gear tu, ataupun yang pada skrin ni ada nombor 1 dan cikgu klik pada kualiti dan pilih yang kualiti 720. Okay. Dan mungkin cikgu rasa terganggu dengan live chat semasa tengok apa tu pada telefon. Cikgu boleh sentuh pada skrin dan ambil butang yang saya dah bulatkan kat atas tu dan sentuh kat situ, dia akan offkan live chat cikgu. Okay. Okey, dipersilakan sambung Cikgu Asmadi dan Cikgu Farwi. Okey. Kita next slide. Slide yang kita sambung sambil mendengar jawapan Cikgu Faruhi tu. Kenapa boleh kelihatan? Okey, sekarang ni kita baru nak pengenalan. Okey, iaitu apakah itu mencederakan diri sendiri. Kalau ikut Kementerian Kesihatan Malaysia, maksudnya adalah mencederakan diri sendiri adalah satu tindakan yang menyebabkan kecederaan kepada tubuh badan sendiri. Tubuh badan lah, anggota tubuh badan kita. Antara bentuk-bentuk mencederakan diri, mengelar tangan, membakar tubuh badan, menggigit anggota badan, menghentak dan memukul kepala, mengabaikan diri sendiri, mencabut rambut, menelan ubat melebihi dos, meracun diri sendiri. Kalau kita tengok definisi mencederakan diri ni pun, kalau US dengan UK lain. US dia masuk sekali menelan ubat melebihi dos dan juga meracun diri sendiri. Kalau di UK, dia tak termasuk dua kategori ni. Okey, kalau sekarang ni dia mengelar, kalau sebelum ni kita tahu pelajar mengelar di mengelar paha. Dia dah beralih kepada paha sebab paha itu orang tak nampak. Tapi kalau untuk sekolah di asrama ni dia agak susah lah dia nak buat. Dia nak buat di bahagian paha. Kalau dia berada di rumah, kalau murid ni berada di rumah mungkin mudah untuk dia mengelar paha lah. Tapi kalau di sekolah agak susah lah. Dia akan mengelar tangannya juga. Kalau dia kelarkan paha ni maksudnya orang lain tak nampak lah. Dia yang sakit sendiri. Ya. Dia actually, kejap lagi saya bagi tahu kenapa dia mengelar tangan tu. Okey, kalau next slide iaitu dapatan statistik di luar negara lah. Di mana jumlah kes remaja mencederakan diri sendiri meningkat 150% selama 2 dekad tanpa mengira kajian penyelidikan. Ini memang kalau di luar negara ni di UK. Maksudnya 150%. Di bawah tu 10% remaja mencederakan diri sendiri dan mungkin sehingga 20%. Yang dia orang dapat tahu 10%, tapi mungkin lebih lagi yang tak dapat tahu. Di Malaysia ni kalau ikutkan Malaysia Journal of Medical and Health Sciences 2011, dia buat kajian mengenai mencederakan diri sendiri ni melalui remaja. Saya fokus kepada remaja. Cikgu Madi mesti nak tahu negeri Perlis tak? Kan Cikgu Madi? Perlis. Ya. Okey, Perlis sepanjang tahun tu 2011 tu 46 kes daripada 92,500 penduduk dia. Okey, dia yang ni kes ni per 100,000 penduduk. So dia punya peratus dia adalah 49.7%. Di kalangan remaja lah. Di kalangan remaja lah. Kesan lagi banyak lah. Di Johor, Johor yang paling tinggi lah pada 2011 tu. Di mana 634 kes daripada 1.2 juta lebih penduduk dia. Iaitu 52.5%. Ini di Malaysia lah. So kes ini untuk remaja, tak termasuk yang dewasa lagi. Maknanya remaja tu sampai umur sekolah sampai 20 tahun, 20-21 lah awal remaja tu. Kemudian kita pergi ke seterusnya, slide yang seterusnya.
di mana faktor-faktor mencederakan diri yang Cikgu Madi duk tanya tu. tadi tu. Bertanya-tanya kenapa Ya. mencederakan diri ni. Ya, kenapa dia sanggup mencederakan diri dia? Okey, faktor yang utama ialah stres lah. Kita sekarang ni banyak, semua sekarang kita rasa stres ya. Cikgu Faruhi Ya. ni ada penonton kita, Shanice Wong kata, kami ada cuba tanya pelajar kenapa dia orang mau kelatangan. Dia orang cakap dengan cara begitu barulah dia orang rasa lega. Ya, betul. Betul Cikgu Madi. Dia pun ada dalam slide saya lah. Ada dalam slide. Okey, tak apa, kita go through satu-satu. Shanice Wong tak apa, sebentar lagi saya akan terangkan lah. Okey, faktor utama ialah stres lah. Biasalah anak remaja dia, bila dia tak dapat nak buat coping skill dia tu kurang, dia pun tak datang cari kaunselor dan mengambil jalan mudah lah. Yang kedua, masalah keluarga. Ada yang saya jumpa masalah keluarga di mana bapa selalu pukul dia daripada kecil. Yang ini kalau tak salah saya 10 tahun dah mula kelatangan. 10 tahun dia mula kelatangan sebab yang kemudian nombor 3, rakan. Biasalah rakan sebaya. Ini pun pengaruh rakan sebaya. Yang keempat, tekanan di sekolah. Kadang-kadang rakan tu maksudnya dia ajak jadi geng ke? Nak jadi geng kena geng kelas janggut lah, kelas dagu. Okey. Yang rakan ni dia kata kalau stres kita buat cara macam ni lah. So dia pun ikutlah. Bila ikut tu dia rasa mungkin suggestion kawan dia tu adalah bagus. Dan dia pun terikut dan dia buatlah, bila dia stres dia buat. Okey. Tekanan di sekolah macam kita tahulah, kadang-kadang kerja sekolah yang banyak, kadang-kadang nak kena buat ini, nak kena buat tu, mungkin dekat rumah ada banyak kerja lagi nak kena buat. Kemurungan sebenarnya kita dapat bila waktu kita buat ujian DAS kan. Sebelum ni kita buat ujian DAS, kita akan dapatlah pelajar-pelajar yang dalam kategori kemurungan. Salah satu faktor yang boleh mencederakan diri, kalau yang sebelum ni saya dapat, dia dibuli daripada kecil lagi, daripada sekolah rendah dan sampai ke sekolah menengah. Kebimbangan, anxiety, kurang keyakinan diri. Yang satu kajian yang saya buat, memang kita akui lah, saya dapat dapatan dia, pelajar yang mencederakan diri sendiri ni, dia punya self esteem dia sangat rendah. Dia rasa orang tak sayang dia, dia rasa orang tak peduli dia. Dia rasa suka duduk sorang-sorang, dia tak suka duduk ramai-ramai. Okey, lagi satu, penyesuaian tempat barulah. Dia ada banyak lagi faktor, tapi yang ini yang saya senaraikan lah. Penyesuaian tempat baru macam pindah sekolah, kadang-kadang dia tak boleh nak cope. So, bila dah terlalu stres, kemudian ambil jalan mudah mencederakan diri. Okey, kita Ya. Saya tengok faktor-faktor yang mencederakan diri ni memanglah berlaku. Memang sangat tepat sekali lah. Maksudnya, faktor-faktor ni menyebabkan orang mencederakan diri. Terutamanya remaja yang kita bincangkan tadi kan. Ya. Kalau kita bawa dalam masa PKPP sekarang ni, kita sedang mengalami COVID yang kes yang meningkat. Kemarin pun tinggi. Minggu ini agak tinggi lah di negara kita, Malaysia. Macam manalah faktor, adakah dia juga dengan faktor COVID-19 ni mungkin juga menjadi satu faktor remaja ataupun orang mencederakan diri? Ya. Saya akui lah, sebabnya bila PKP ni pelajar perlu kelas online kan. Kelas online dengan suasana yang baru. Ya, dan dia ada banyak homework yang dia kena buat. Kadang-kadang sebab benda baru, kita sendiri pun kena adapt dengan benda baru yang norma baru ni. So kita pun rasa kita pun macam ada masalah
mungkin kita mudahlah untuk nak adapt, tapi bagi yang bagi pelajar-pelajar ni nak adapt dengan benda baru, iaitu macam dia lebih kurang penyesuaian tempat barulah, benda baru. So bila stres tu, dia yang menceritakan diri ni, dia stres je, dia akan buat. Dia faktor dia trigger dia stres. Dia stres, dia anxiety, dia antara faktor yang ni dia akan buat lah. Tapi kalau macam COVID ni, iaitu bila dia stres, kita boleh link kepada stres lah. Okey, cantik je Faruhi. Memang cantik lah yang kita kongsikan, insyaAllah. Jadi saya sangat-sangat berharap penonton ni kalau ada sebarang soalan, boleh bertanyakan soalan di live chat tu. InsyaAllah kita akan cuba jawab kalau dapat. Okey. Supaya perkongsian hari ini, kita nak satu perkongsian yang boleh memberikan manfaat kepada orang ramai yang berkongsi tajuk hari ini. Kan? Silakan Cik Faruhi, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan next slide lah. Okey, kalau kita tengok statistik tinjauan kesihatan dan morbidity kebangsaan, National Health Morbidity Survey 2017 yang keluar pada tahun 2019 menunjukkan keadaan kesihatan mental dalam kalangan anak remaja memang membimbangkan lah. Bukan ibu bapa je, kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling, sebagai kaunselor, pegawai psikologi, memang sangat membimbangkan. Iaitu kepada remaja 13 hingga 17 tahun, dia keluarin tu je ya. Okey, kemurungan 1:5 pelajar yang kita remaja 1:5 mengalami kemurungan. Keresahan ataupun anxiety 2:5 dan stres 1:10. Peratus je 18 untuk kemurungan 18.3%, keresahan 39.7% dan stres 9.6%. Kita bayangkan dalam kelas yang kita masuk tu, kadang-kadang 1 daripada 5 pelajar kita tu adalah dalam keadaan kemurungan. 1 dalam 10 stres. 2 dalam 5 orang keresahan. Kita dapat bayangkanlah macam mana pelajar yang kita akan hadapi pada masa yang akan datang. Dan kita telah pun di-alert dengan statement daripada WHO menyatakan pada tahun 2025 penyakit kesihatan mental akan mendominasi, akan menjadi penyakit yang utama di kalangan penduduk dunia. Bukannya sakit jantung, sakit darah tinggi, kencing manis lagi. Tapi kalau kita tengok pelaporan disiplin, isu disiplin, ni bila kita kata mencederakan diri ni, dia nak ramai yang nak link dengan cubaan untuk bunuh diri lah. Tapi kalau dalam ada yang kajian yang saya dah baca, bukan tak semua, hanya sedikit sahaja orang yang bunuh diri pernah melakukan, pernah mencederakan diri dia sendiri. Tapi kalau kita tengok pelaporan isu disiplin KPM 2019, kes bunuh diri dan cubaan bunuh diri memang meningkat lah. Kita tengok daripada 2016 bunuh diri 4, 2017 4, 2018 3, 2019 melonjak naik 8 orang pelajar ataupun murid membunuh diri. Cubaan bunuh diri 2016 seorang, 2017 2 orang, 2018 3 orang, 2019 2 orang. Ni kita ya. Kalau kita tengok statistik yang dipamerkan oleh Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan ni, NHMS 2017 ni, saya tengok data tu keresahan. Maksudnya 2 daripada 5 remaja kita mengalami keresahan. 39.7% maksudnya. Maksudnya adakah remaja kita ni mengalami keresahan yang tinggi? Ya, kalau ikut dia memang dah terbuktilah, survey ni dah bagi jawapan dekat
dekat kita lah. Mungkin kita anggap biasa, tapi sebenarnya itu hakikatnya anak murid kita. Sebab kadang-kadang Cikgu Faruhi kan, kita tengok pelajar kita, anak-anak kita di rumah, kita bimbang juga kalau mereka resah macam-macam lah. Apa yang mereka resahkan tu kita kena menyelami, kena bersembang, kena explore lah apa yang diresahkan kan. Dan mungkin kita dapat mengetahui apakah poin-poin utama ataupun perkara utama yang mereka resahkan. Sama ada mereka resahkan keadaan persekitaran, hubungan sosial, kerja sekolah ataupun capaian internet, ataupun apakah perkara-perkara yang menyebabkan mereka resah tinggi, cinta dan sebagainya. Saya ingat mungkin kita boleh lebih menyelami lah apakah yang diresahkan oleh anak-anak kita di semasa ini. Okey, Cikgu Madi, dia kalau bincang pasal keresahan tu memang panjang lah. Tapi yang saya boleh bagi contoh dekat sini, contohnya kita dapat maklumat menyatakan keputusan peperiksaan percubaan akan digunakan untuk untuk masuk ke universiti pada tahun depan untuk program yang ada temuduga kan? Okey, bila saya buat pengumuman tersebut, pelajar yang mudah stres ni, dia terus stres. Stres dan resah lah tu. Ya, dia stres dan resah, dah panik dah. Dia dah panik. Tapi kalau pelajar lain yang dia tak cepat panik ni, dengar, tapi bagi pelajar yang cepat stres dan panik, terus resah ni, dia memang macam tu. Dia tak boleh nak cope dah. Dia tak boleh nak buat apa dah. Dia dah blank kadang-kadang. Kadang-kadang bila dia resah, tak boleh jawab exam. Sebabnya dia dah blank. Dia rasa dia kosong. Dia sampai ke tahap tu lah. Itu yang kita Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan sekarang ni pun dah memang bergiatlah untuk nak pastikan semua pelajar mendapat perkhidmatan minda sihat daripada kita lah, guru bimbingan dan kaunseling ataupun pegawai psikologi. Okey, tu tengah duk scan tu, boleh dah scan, siapa yang nak scan. Okey, kita pergi ke yang seterusnya, slide yang seterusnya. Okey, tak apa, nanti mungkin kita boleh berkongsi, penonton juga boleh berkongsi macam mana kita nak mengurangkan atau cuba nak menenangkan pelajar kita ni agar tidak cepat stres kan. Stres ni boleh ditahan, boleh disekat. Nanti insya-Allah di akhir rancangan kalau sempat kita berkongsi ataupun penonton juga boleh memberikan pandangan di live chat kita hari ini. Okey, teruskan Cikgu Faruhi. Okey, kalau yang tadi tu saya dah buat balik. Yang ini yang Kementerian Kesihatan keluarkan lah. Maksudnya boleh tengok di situ, kemurungan perempuan 17.7%, lelaki 18.9%. Okey, lelaki lebih lagi kan Cikgu Madi? Kemurungan sekarang ni. Lebih murung Ya, lelaki lebih murung rupanya. Okey, kalau anxiety, perempuan 42.3%, lelaki 37.1%. Maksudnya resah ni lebih kepada perempuan, remaja perempuan lah. Dan stres. Perempuan 10.3%, lelaki 8.9%. Maksudnya lelaki banyak kepada kemurungan lah. Remaja lelaki. Dia banyak kemurungan Okey, situasi yang dipamerkan oleh Kementerian Kesihatan ni sangat menarik kalau para pengkaji psikososial ataupun psikologi mengambil dapatan ini dan kita cuba membuat model-model ataupun terapi-terapi yang boleh menurunkan graf peningkatan kemurungan, keresahan, anxiety ataupun stres ini. Okey, sangat baik. Teruskan Cikgu Faruhi. Okey, kita pergi ke next slide. Okey, kita tengok kitaran mencederakan diri. Kitaran ni, tadi kan Cikgu Madi tanya macam mana benda ni berlaku apa semua tu kan? Macam mana orang boleh mencederakan diri ni? Okey, kita start dengan malu dan kesedihan. Kadang-kadang kalau dia rasa malu,
dan dia sedih, dia akan pergi ke tekanan emosi. Emosi dia tak boleh nak tampung dah, dia akan panik. Bila panik, dia akan mencederakan diri dia. Bila dia mencederakan diri dia, kata dia kelar tangan. Dia kelar tangan, dia rasa puas lah. Yang tadi tu, kelegaan yang sementara. Dia bukan kelegaan yang hakiki. Dia tak panjang. Ya, dia buat sementara tu je. Nanti bila ada stres lagi, bila dia stres lagi, dia akan pergi kitaran dia balik lah macam tu. Dia akan berpusing. Dia tak akan pernah habis. Dia orang yang melakukan mencederakan diri ni selalunya susahlah untuk nak mengatasinya, nak kata tak mau buat dah. Sebab dia bila dia dah stres, dia nak balik nak buat juga. Dia bermula dengan malu dan kesedihan, Cik Faruhi. Ya. Malu ni mungkin kadang-kadang dia malu sebab ada mungkin orang mengejek dia ke apa ke. Ya. Bila dah, Cik kita Faruhi, faham lah bila, saya nak share sikit lah yang dipamerkan oleh sahabat kita di live chat ni, Shanice Wong. Memang betul lah, dia cakap pelajar sekolah saya membunuh diri disebabkan dimalukan oleh ibunya di depan khalayak ramai. Ya. Okey, 2 bulan yang lalu. So, malu dan kesedihan tu bermula di situ dan menyebabkan dia membunuh diri. Ya. Thank you Cikgu Shanice Wong. Memanglah kita akui, kita kadang-kadang kita yang sebagai dewasa ni, kalau kita yang marah orang, kita tak jaga hati dan perasaan remaja tu. Anak kadang-kadang apa semua, dia perasaan malu tu memanglah kita sendiri pun kalau orang marah kita di khalayak ramai, kita akan rasa malu. Bila malu tu bila malu tu dengan self esteem dia yang rendah, macam itulah dia bawa kepada begitulah. Yang ini kitaran dia. Cik Faruhi Ya. Saya nak share sikit, memang kita ni nak mengingatkan diri sendiri sebagai bapa kan, sebagai kaunselor dan juga penonton dan juga masyarakat yang mendengar ni. Kadang-kadang kita nak memerlukan orang tu, kata kawan saya lah kan, kita ada anak yang kecil, tak sama dengan anak yang besar kan. Anak yang kecil ni, kata kawan saya tu, orang polis kata akal dia tak jenuh ni. Akal dia tak penuh. Akal belum penuh. Bila akal belum penuh, kita manusia yang dewasa ni, yang sudah berusia dan berpelajaran, kita menganggap dia memahami. Sedangkan pelajar itu mungkin baru form 2 ataupun sekolah rendah ke bawah. Jadi ibu bapa, guru dan sebagainya haruslah berfikir di aras usia dan aras pendidikan orang yang nak kita bercakap itu, supaya dia tidak malu, tidak sedih, yang akhirnya menyebabkan tekanan dan akhirnya terjadilah fenomena murid mencederakan diri atau fenomena orang mencederakan diri ni. Jadi mungkinlah kita bermula dengan petang ini ataupun dengan suasana dengan COVID lagi dan sebagainya, macam mana kita nak mengajak diri kita untuk lebih berhemah terhadap terutamanya anak-anak kita lah, anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di sekolah, untuk kita cuba mengelakkan mereka supaya mereka tak rasa dipinggirkan. Mereka tak rasa mereka ni tidak dipeduli. Mereka ini sebenarnya disayangi. Mereka sebenarnya dihormati dan mereka sebenarnya nak dikasihi sebagai seorang anak. Ya, betul. Betul Cikgu Mahdi. Itu yang kita harapkan. Dan itulah kadang-kadang bila ada klien bagi tahu dia rasa mak dan bapa bezakan dia dan adik dia dan abang dia dan kakak, itu yang dia rasakan. Itu bila dia akan stres ni, dia akan bertambah dengan benda yang lain. Bila dia berkumpul, so kita akan tengok next slide. Okay, Stress bucket macam mana kehidupan kita. Setiap orang dia ada bucket dia yang tersendirilah. Mungkin Cikgu Mahdi ada bucket yang kecil, orang lain ada bucket yang besar, orang lainnya ada sederhana aja. Dia bergantung pada kita lah. Tapi kalau kita stres sikit,
bucket kita tak perlu besar lah kan. Kalau kita tengok di sini macam masalah dia yang pipe-pipe yang dekat atas. Itu apa? Masalah interpersonal stress, poor diet, financial worries, academic stress, assignment, not getting the result you hope for, strain working relationship with lecturer, environment stress, issue with housemates, struggling to focus on studies. So stress-stress tu kalau makin lama makin banyak lah. Makin lama makin banyak. Kita tengok pipe kat bawah tu coping skill kan. Tapi coping skill dia tu kalau orang yang minda sihat, coping skill dia akan lebih tinggi lah. Maksudnya air tu tak akan pernah penuh. Dia walaupun stres masuk, dia akan keluar. Stres masuk, dia akan keluar. Tapi kalau orang tu dia tak pandai nak mengatasi masalah stres dia, jadi macam ni lah. Ditambah pula unhelpful coping. Yang ni boleh kita kategorikan sebagai yang mencederakan diri ni, unhelpful coping. Dia kata ya. Kalau maksudnya penerangan Cikgu Faruhi tu, kalau coping skill dia bagus, maksudnya air tu akan laju lah. Akan keluar laju air lah. tu akan keluar. Yes. So bucket dia pun dia tak perlu dah besar. Okay. Kan? Dia perlu kecil je. Okay, kalau yang kita tengok unhelpful coping ni, contohnya macam Cikgu Madi kata tu kan, dia rasa puas bila dia kelar tangan dia. Okay, itu cara dia coping dengan nak menangani masalah stres dia. Tapi hanya sementara saja Yes, sementara. So air tu akan masuk balik. So dia akan penuh balik. Bila berlaku je stres, dia akan buat balik. So dia tak akan berkesudahan lah. Menarik stress bucket ni, Cikgu Faruhi. Yeah. Jadi kita nak bawakan stress bucket ni ke soalan yang ditanya oleh penonton kita di live chat ni. Cikgu Safina Ibrahim. Benarkah remaja lelaki kurang mahu berkongsi masalah berbanding remaja perempuan? Macam mana stress bucket agaknya? Saya ulang balik Benarkah remaja lelaki kurang mahu berkongsi masalah berbanding remaja perempuan? Kalau Cikgu Madi macam mana? Itulah saya pun pengalaman kan. Saya rasa soalan ni kalau kita nak tengok pada stress bucket ni, remaja lelaki kurang mahu berkongsi. Dia kadang-kadang dia bergantung juga kepada, kalau kita jawab ya tidak tu, soalan ya tidak tu macam sebut tadi, pada lelaki ni dia lebih murung Tetapi kalau resah dengan stres, pelajar perempuan lebih resah, lebih stres kalau ikut kajian tadi kan. Jadi saya ingat mungkin cara hubungan sosial itu berlaku di persekitaran family ataupun persekitaran dia dengan kawan-kawan. Ini akan membantu individu ataupun remaja supaya stres bucket dia dapat dikurangkan kan. Jadi kalau soalan tu, benarkah remaja lelaki kurang mahu berkongsi masalah berbanding remaja perempuan, saya nak jawab macam 50-50 juga. Sebab antara klien-klien saya yang datang tu ialah kebanyakannya perempuan kan. Kebanyakannya perempuan. Yang lelaki tu ada, tapi saya bercakap secara global lah, bukan tempat saya bertugas, tapi saya juga membuat sesi-sesi kaunseling untuk keluarga, untuk masyarakat kan. Secara masyarakat pun yang datang untuk mendapatkan sesi kaunseling ni ialah orang perempuan berbanding lelaki. Jadi kalau berdasarkan secara rawak, bukan secara kajian lah saya rasa mungkin ada benarnya lah, remaja lelaki ni kurang mahu berkongsi. Sikit. Tapi memanglah kalau kita buat sesi pun, pengalaman saya, lelaki ni ada yang mudah, ada yang susah lah. Ada yang susah tu, dan pengalaman kawan saya pun sama juga. Kadang-kadang bila kita sharing kan, kadang-kadang sampai ke minit 40 baru nak mula share. Dia mengambil masa yang lama.
Tu dia sejauh mana kita boleh tackle dia lah, tapi kalau nak meluahkan tu bukan mudah lah. Saya perlu, kalau dalam sesi tu perlu pengorbanan kita lah, sabar untuk bersabar dan repo yang perlahan-lahan lah sehingga mencapai tahap yang boleh diberi kepercayaan baru nak dapatkan. Kadang-kadang mungkin satu sesi, dua sesi mungkin tak dapat lagi Cikgu Fahruhi. Tapi bila kita pergi ke rumah, kita tengok bila ziarah Cak Na ke apa, kita akui bila mak dia pun cakap kata anak sini susah, dia tak apa pun dia tak bagi tahu. Maksudnya kita boleh nampak lah ibu bapa dengan anak, komunikasi dia tak berapa nak elok lah. Dari situ pun mungkin kalau budak yang senang bila kita buat sesi ni, bila dekat rumah dia pun dia sebenarnya senang juga berkomunikasi dengan mak, dengan ayah dia, dengan adik-beradik dia lah. Cikgu Fahruhi. Ya, saya tertarik juga dengan penonton. Saya ingat Rezulina Nasir dia cakap remaja lelaki kurang mau berkongsi atas beberapa faktor. Dari kecil dan dari awal lagi telah dimasukkan ke dalam minda anak lelaki bahawa orang lelaki perlu kuat, orang lelaki tak boleh nangis. Apa pandangan Cikgu Fahruhi tu? Saya jawab kat yang tu bagi Cikgu Mahdi lah jawab. Okey, kita sebelum kita jawab ni, kita dengar dulu apa pandangan Cikgu Fahruhi. Sekejap lagi kita mungkin ada penonton yang jawab. Kita silakan. Penonton juga boleh menjawab di sorangan live chat supaya interaksi kita petang ni di Wacana Counselling, kita sama-sama berinteraksi dan boleh memberikan pandangan. Kebetulan petang ni saya dan Cikgu Fahruhi dan Cikgu Rohas Farizan ni kami ditakdirkan untuk bercakap di YouTube sahaja, tetapi mungkin idea dan juga pandangan dari penonton kita akan bacakan. Okey, insyaAllah. Jadi soalan tu kita hold sekejap. Jadi kita teruskan dengan pandangan Cikgu Fahruhi. Okey, nanti kita hold dulu lah yang ni. Kita pergi ke next. Next slide. Okey. Tanya kan, salah satu cara untuk membantu mengatasi fikiran yang kusut dan perasaan yang tertekan bila mengalihkan fokus, mengurangkan kesakitan emosi. Mengalihkan fokus ni macam tu lah, bila dia stres, bila dia kata dia kelar tangan dia akan fokus kepada kelar tangan je. Dia tak fokus dah tentang dia punya masalah tu. Kira dia, that's why ada Cikgu Shanice bagi tahu untuk kelegaan emosi dia. Ini memanglah kalau yang mencederakan diri ni, dia nak lepas ya. Dia nak lepas perasaan dia dan nak mengurangkan kesakitan emosi. Tapi dalam banyak kajian, memang banyak kajian lah, kebanyakan adalah untuk mengurangkan kesakitan emosi. That's why kita faham lah, orang yang mencederakan diri ni, dia lebih banyak bermain dengan emosi dia. Jadi dia berasa kusut, jadi dia mencederakan diri. Mengalihkan fokus kepada kesakitan emosi dan kesakitan fizikal. Dia macam tu lah. Bila dia tengok darah tu, dia rasa puas. Bila kita tanya dia, apa perasaan dia bila tengok darah? Dia kata puas. Apa perasaan dia bila buat benda tu? Mencederakan diri. Dia kata puas. Dia puas. Kalau tidak, dia tak lega. Maksudnya, dia kena cari something, benda yang dia nak legakan emosi dia. Nak hilangkan kekusutan yang ada dalam akal fikiran dia. Dan alternatif yang dia ambil adalah dengan mencederakan diri lah. Cikgu Fahruhi. Saya tak tahu, saya dah ke depan ataupun ada perkongsian cikgu selepas ini. Ataupun adakah orang yang mencederakan diri ni, mereka yang fenomena mencederakan diri ni, mereka berasa bangga bila diri mereka dicederakan dan orang tahu, wah, saya sudah cedera, saya mencederakan diri. Adakah mereka berasa hebat? Tak.
Bukan. Itu ada the next slide nanti. Next slide ya. Okay. Ya, kita ada dekat next slide. Okay, next slide. Jadi saudari Siha Roslan ya, mungkin boleh bersabar dengan soalan saya tu. Sabar Next sekejap je. slide kita jawab insya-Allah. Sekejap lagi. Okey, bila kita tanya ada setengah tu bila bermula menceriakan diri, ada yang 10 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Dia ada setengah yang sebelum ambil PT3, dia stres, kawan dia kata okey. Kalau stres, buatlah benda ni. Kelarlah tangan macam ni. Cuba. So, bila dia cuba, dia rasa benda tu boleh melegakan emosi dia. So dia akan cuba lagi lah. Kalau dia ada stres, dia akan cuba lagi. Dia akan buat lagi. So mencederakan diri ni dia adalah ketagihan. Yang 15 tahun pun ada. Kalau kita tanya dari mana dia belajar? Daripada YouTube. YouTube kita faham lah. YouTube macam-macam ada kan? Semua boleh dapat benda baik dan benda buruk. Tapi kalau benda buruk yang dia pilih, benda buruk lah dia dah dapat. So yang seorang dia dengan YouTube. Okay, dia belajar dengan YouTube. Dan yang selebihnya rakan baik lah. Jadi Cikgu Ruhi kan, kita berharapkan dengan YouTube yang kita paparkan petang ni, rancangan kita di live streaming ni dapat memberikan benda-benda yang baik-baik lah. Benda-benda yang baik-baik dapat ditiru, dapat dipengaruhi, mempengaruhi remaja dan orang lain agar menjadi baik lah. Sebab pengaruh YouTube ni memang sangat tinggi ya. Ya. Pengaruh rakan sebaya lah. Okey, yang seorang lagi sebab ada yang sebab kawan yang tidak boleh dipercayai. Bocor kan. Stres. Kawan yang tidak boleh dipercayai. Ya. Habis dia punya rahsia dah bocor kan. Tak tahulah rahsia apa. Mungkin rahsia yang sangat berat lah tu. Okey, untuk next slide, ini saya nak jawab yang tadi. Okey, yang siapa tanya ni? Dia tanya mungkin dia rasa bangga. Tak, sebenarnya orang yang mencederakan diri sendiri ni, dia kalau boleh, dia tak mahu orang lain tahu. Dia bukan nak ambil perhatian orang sekeliling. Yang ini mitos yang kita kena betulkan. Sebab ada setengah orang dia kata mencederakan diri ni, orang yang mencederakan diri ni sebab dia nak perhatian. No, dia tak nak perhatian kita pun. Dia memang dah selesa dia buat benda yang macam tu. Dan dia buat tanpa diketahui orang, tapi sebenarnya orang tahu juga. Bila dah kantoi tu kan. Bila orang dah tahu dan dah jadi buah mulut orang, dia mulalah stres tu. Ya. Bila mula stres, dia mula. Okey. Nombor 2, yang ini dapatan kajian lepas lah yang saya dapat. Mencederakan diri sebagai hukuman kepada diri sendiri. Yang ni. Dia hukum diri dia sendiri. Sebabnya macam yang tadi, bapak pukul kan. Katalah bapak pukul remaja ni. Remaja ni, dia tak boleh nak pukul orang. Dia tak boleh pukul orang, dia patah balik kepada diri dia. Dia mencederakan diri dia lah sebagai hukuman pada diri sendiri. Ataupun kawan tadi. Kawan dia dah bocorkan rahsia dia. Sebab salah dia, sebab dia pergi cerita dekat kawan dia rahsia dia. Sekarang ni semua orang dah tahu. Dia menyalahkan diri dia. Yang ketiga, mencederakan diri dapat memberi kelegaan lah. Macam tadi, kelegaan emosi. Yang keempat, mencederakan diri sendiri. Ini telah lama dilakukan dan merupakan ketagihan. Macam yang saya cakap. Jadi lama-lama dia ketagih nak mencederakan diri. Ya, yang berlaku di IPT tu, dia bermula pada sekolah lah. Dia dah pernah buat. Kalau daripada IPT yang, itulah kalau IPT yang dapat pelajar ataupun kes-kes yang begini, kalau dia orang buat kajian, bermula daripada mana, ataupun dia adalah orang yang baru nak buat kan, ataupun dah pernah buat lama dah. Yang ke
Mencederakan diri dapat memulihkan emosi serta menjimatkan kos. Dia mencederakan diri, jimat kos lah. Dia tak perlu buat rawatan apa kan. Dia ambil pisau, dia toreh tangan dia toreh paha dia, ataupun dia hentak kepala. Saya pernah tengok yang hentak kepala pun saya pernah tengok. Hentak kepala di meja. Okey, kuat dia. Kalau kita rasa takut dah tengok. Yang keenam, mereka tidak percaya akan dapat menghentikan perbuatan ni. Ini daripada Thompson, 2016. Berarti 5 tahun lepas lah, hampir ada Cikgu Madina. Ya. Ya, sebelum kita jawab yang soalan tadi kan, saya macam mungkin penonton pun tertanya-tanya kan. Bagi mereka yang mencederakan diri ni, dia orang rasa tak pelik ke? Bagi orang yang dapat berfikir dengan waras dan sebagainya, dia rasa pelik lah dia orang ni mencederakan diri sendiri. Faham sebab tekanan, stres, murung, duduk diri sendiri, akhirnya banyak bertanya intrapersonal, akhirnya dia ambil keputusan sendiri, mencederakan diri. Mungkin orang yang tidak mencederakan diri, dia tertanya, pelik tak dia orang ni? Apa yang menyebabkan dia orang pelik Okey, itulah kalau kita yang sihat ni, kita kategori sihat lah kan. InsyaAllah. Harap kita sihat lah. Kita yang minda sihat ni, kita tak buat lah benda-benda tu. Tapi bagi yang pelajar yang minda dia tak sihat, dia rasa macam kita balik pada tadilah. Hanya itu cara dia rasa itu menenangkan diri. Kita tak rasa. Kita rasa macam benda tu benda bodoh kan. Tapi bagi dia tengok tangan dia bercala, dia tengok darah keluar merah-merah tu, puasnya. Puas baru lega, baru boleh tidur. Kalau tidak, tak boleh nak tidur ni. Ni bila dah toreh tangan, keluar darah dah, okey, tenang sikit. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kita sebagai yang sihat ni, kita tak buat, kita rasa benda tu bodoh lah. Dan semua orang yang sihat mengatakan benda tu memang tak sepatutnya buat lah. Ada banyak lagi benda yang tak sepatutnya buat. Ya. Okey, kita ke next slide. Next slide. Saya takut nanti saya tanya ni ada di slide sebab mungkin kita nak tahu apakah tindakan tu. Sebelum nak tanya dah ada. Okey, silakan dulu. Itu soalan tu. Kaunselor, kalau Cikgu Madi macam mana ni? Kita nak buat apa? Yalah, kita berurusan dengan murid kan. Okey, yang pertama selalunya kalau kita orang lah daripada sekolah ni, selalunya kita tengok melalui kajian DAS kan. Semua kita buat kajian DAS tu, kecuali tahun ni yang kita buat Woolly kan. Kajian DAS, kita dah dapat dah skor pelajar yang murung, yang stres, yang anxiety, itu kita dapat dah. Kemudian buat sesi counselling lah. Dan perlunya ada intervensi. Kalau dia kelar tangan, macam yang kelar tangan ni, selalunya kita panggil konsultasi bersama waris lah. Kita memang akan bagi tahu waris. Kita kalau boleh kita nak bagi cadangan kepada waris supaya pergi berjumpa doktor. Kalau dah peringkat yang paling teruk, dia ada yang macam, ada yang buat tu lama-lama sekali. Dia macam, dia bukan buat selalu tapi ada setengah setiap minggu buat. Kadang kita tengok merah tangan. Merah tangan kan. Lepas tu kita terpaksa panggil waris lah. Kita panggil waris, bincang dengan pengetua, dengan waris supaya kita minta waris untuk membuat pergi buat pemeriksaan kesihatan. Kita tidak boleh pandai membuat pemeriksaan kesihatan sendiri. Sebab kita kalau boleh kita nak bantu murid kita, mungkin dia bahan kimia dalam tubuh badan dia ke yang tak stable ke apa ke, ataupun dia mungkin perlu makan ubat penenang ke, ubat apa yang diberikan doktor ke kan. Kita tak tahu sebab kita tak tahu masalah dia sedalam mana masalah dia tu. So selalunya kita akan panggil waris lah.
waris bersama pengetua PKM, kita maklumkan laporan Cantik, kita. Cikgu Faruhi, cantik. Jadi saya yakin apa yang telah diterangkan oleh Cikgu Faruhi ini adalah berdasarkan pengalaman, dan saya yakin penonton-penonton kita di luar sana juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih hebat sebenarnya. Tetapi sebagai satu ingatan kita bersamalah, maksudnya apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Faruhi tadi, apabila berlaku kes-kes yang sebegini, maksudnya antara individu-individu yang penting, kalau kita di setting sekolah, pengetua ataupun di pengarah, ataupun kalau di setting jabatan, kalau kita kaunselor di jabatan-jabatan, maksudnya bos mesti tahulah perkara ini berlaku dan barulah kita bertindak menemui keluarga supaya kes ini ada limitasinya. Jadi kaunselor-kaunselor ini bergerak dengan limitasi yang terbaik supaya kesejahteraan kaunseling itu akan berlaku. Sebab kita tak boleh mendahului beberapa perkara dalam dia ada undang-undang. Sebab kaunselor ni untuk pengetahuan kita bersama, kita terikat dengan Akta 580 Akta Kaunseling 1998. Jadi kita kena melihat dan menyelami dan memahami batas undang-undang yang ada, dan saya ingat perkongsian petang ni sangat menariklah, sangat cantik. Dan saya pun boleh mengambil iktibar kan, boleh mengambil ingatan bahawa kita tak boleh terlalu, memanglah kaunselor ni semangat menolongnya tinggi, Cikgu Faruhi. Kita tak tolong, kalau boleh kita nak tolong dia sampai habis lah, sampai dia okey. Tetapi keterbatasan ataupun limitasi kita tu ada batas-batas ataupun boundary yang tertentu. Tapi kita akan bagi tahu klien lah, kata kita nak panggil waris untuk bincang kita, apa pun kita bagi tahu itu adalah untuk kebaikan dia. Bukan kita nak buat dia lebih teruk lagi lah. So lepas kita panggil waris, so kita kaunselor, kita akan buat surat iringan rujukan ke hospital. Surat iringan tu pengetua yang akan sign, tapi lampiran dia adalah daripada surat perakuan kaunselor. Maknanya kita dah berapa kali buat sesi dengan dia, laporan simple je. DAS dia dapat berapa skor, kemudian sesi kaunselor pegawai kesihatan dapat rujuk terus kepada pihak yang berkenaan lah. Cikgu Faruhi, ada tak cara ni? Soalan ni saya bawa daripada penonton Shanice Wong lagi. Dia tanya, ada cara tak untuk tidak mengingatkan insiden yang telah terjadi? Sebab kadang-kadang bila insiden tu dia kedatangan, akhirnya dia cuba, klien ni berusaha untuk melupakan, tetapi dia bermain dan timbul di pemikiran. Dia macam tu dah saya kata, dia bila ketagihan ni bila dia menggunakan perkataan ketagihan tu, dia ketagih. That's why bila dah dewasa pun, dia sampai dewasa dia akan buat benda tu. Kalau ikut kajian lah, kalau dia tak sebab walaupun dia buat waktu dewasa, mungkin dia tak sekerap macam waktu dia muda. Mungkin 5 bulan sekali. Dia hanya boleh masa mungkin ambil lambat. Maksudnya kalau selalunya sebelum tu waktu zaman sekolah seminggu sekali ke 2 minggu sekali, tapi bila dia dah makin berumur, dia akan buat lama-lama sekali. Tapi untuk nak buang benda tu, kita kena buat betul-betul modul supaya macam mana nak. Jadi Cikgu Faruhi kan, bila bercakap tentang itu, saya nak share sikit lah. Saya sedikit saja pengalaman saya tu. Maksudnya kalau kita ada kes-kes yang sebegini, kita Cikgu, saya boleh cakap dulu tak? Saya nak pergi cari power bank Ustaz, sebab bateri saya nak habis. Okey. Untuk tetapan penonton kan, saya cuma nak berkongsi tentang yang diutarakan oleh Cikgu Faruhi tadi, tentang bagaimana kita nak mencuba mengurangkan dan akhirnya kita nak buangkan pelajar yang mencederakan diri, fenomena mencederakan diri. Sebab itulah saya sadarkan diri saya dan juga rakan-rakan pembantu ni, penolong macam-macam lah. Dia doktor, dia sekretaris, dia kaunselor, dia cikgu, dia individu masyarakat, pekerja sosial, masyarakat dan sebagainya. Jadi kita perlu
hantar ataupun kalau kita mampu kita cari ilmu yang boleh membuangkan perkara-perkara ni. Mungkin kita ada fobia pattern. Jadi bagi saya tak salahnya kita menggunakan ilmu yang kita ada, sama ada kita doktor, sama ada kita kaunselor, sama ada kita cikgu ataupun pekerja sosial. Kita cari ilmu-ilmu ataupun kalau kita tak mampu kita pass kepada orang lain yang mempunyai kepakaran yang tentu. Mungkin kepakaran kita ada di hospital, mungkin ada di institusi pengajian tinggi kan. Jadi bagi saya macam ilmu-ilmu yang kita raihkan. Contohnya kalau ilmu tu law of attraction, ESQ, NLP, macam-macam lagi lah ilmu-ilmu yang kita masukkan elemen-elemen janji. Elemen itu yang pertamanya bagi saya adalah dia tidak menyalahi agama, yang keduanya dia tidak menyalahi undang-undang. Kita boleh masukkan agar kita dapat membantu. Itulah tujuan kita bersembang ataupun berbicara dalam wacana kaunseling sempurna bulan kaunseling kebangsaan 2020 supaya penonton-penonton juga boleh memberikan idea dan pendapat. Dan saya tertarik dengan satu soalan daripada Cikgu Nur Hazawani ni. Dia tanya bagaimana kalau ada pelajar yang dia sendiri yang cadang nak bunuh diri, apa tindakan yang perlu kaunselor ambil? Ni soalan yang menarik ni. Jadi saya persilakan penonton boleh menjawab. Sebelum panel kita menjawab kan. Jadi kalau ada pelajar yang dia sendiri cadang ni nak bunuh diri, apa tindakan yang perlu kaunselor ambil? Mungkin Cikgu Rohan Farizan juga boleh berkongsi. Kalau ada orang nak bercadang aku nak bunuh diri lah, apa yang tindakan yang boleh kita ambil? Ya, Cikgu Asmadi. Boleh dengar Boleh, cantik. Okey, saya ni kalau kira bukan daripada bidang kaunseling lah. Okey, cumanya kita ni sebagai seorang manusia biasa tu, kalau kita nampak lah bagaimana kalau pelajar tu dia sendiri yang dia kata dia nak bunuh diri lah. Okey, kalau yang pertamanya saya akan hubungi orang yang berkelayakan. Okay, sebagai contohnya yang ada kelayakan kaunselor dan sebagainya, kita minta pandangan lah. Tapi tindakan yang pertama sekali tu kita tak boleh nak lepas dia lah. Okay, contohnya kita mungkin kita bawa dia pergi jumpa kaunselor dengan secepat yang mungkin lah kalau untuk tindakan saya lah sebagai orang yang biasa. Ya, Cikgu Asmadi. Ya betul Cikgu Rohan Farizan. Maksudnya kita ni dalam individu yang nak menolong, tak kisah kita siapa, maksudnya kalau kita mampu kita tolong kan. Sama ada kita bagi nasihat ataupun kita cuba menenangkan dia. Kalau kita ada aliran agama, mungkin kita menggunakan zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Tetapi kalau pada saya lah, kerana saya nak menjawab soalan Nur Hazawani ni, mungkin tepat tak tepat kita boleh berkongsi. Maksudnya kita kena betul sebelum kita cari orang yang mempunyai kemampuan dan kelayakan tu, kita mungkin boleh memberitahu orang-orang yang rapat dengan klien, orang yang rapat dengan kawan kita ni yang beritahu dia nak bunuh diri ni, supaya orang tu alert dan tahu pergerakan. Sebab kita mungkinlah klien yang datang jumpa kita tu, kita tak duduk berjawab, tak tahu dia tinggal di mana ataupun kita tak dapatlah nak ikut klien sepanjang masa. Tetapi orang-orang kontak rapat tu, klien tu, kita perlu beritahu. Contohnya mungkin ibu bapa orang itu, mungkin rakan baik orang itu atau orang yang boleh kita percayai, supaya apabila ia menjadi masalah yang boleh membahayakan klien tersebut ataupun orang tersebut, kita mestilah memberitahu orang lain supaya orang itu dapat melihatlah, dapat mengawal sebelum kita suggestkan ataupun kita dapat satu teknik ataupun satu rawatan yang dapat menolong orang tersebut. Jadi saya berharap jawapan saya itu dapat berkongsi dengan rakan penonton. Sama dengan pendapat Cikgu daripada Syihas Ruslan ni. Dia berpendapat dengan Cikgu Asmadi lah nampaknya. Memang kita yang pertamanya, sebabnya kalau kita tengok pun pelajar ni bila dengan mungkin ibu bapa dia, dengan orang yang rapat ni, dia rasa malu lah sikit. Jadi sebenarnya pada awalnya dia nak jadi bunuh diri, tapi bila orang
yang rapat dengan dia tu tahu, mungkin niat dia untuk membunuh diri tu jadi mungkin 30% ataupun dah jatuh lah, dah turun lah. Ya, Cikgu Asmadi. Ya. Jadi bila jadi keadaan macam tu, kita dapat menolonglah orang tersebut kan. Jadi betul lah apa yang diucapkan oleh Cikgu Sia Roslan tu. Maknanya kita kena, sebab itulah dalam menjalani sesi kaunseling, kita yang pertama kita mesti mendapatkan profil klien tu. Sebab itu kadang-kadang apabila kaunselor minta rakan rapat ataupun waris yang boleh dihubungi, sebelum kita buat sesi kaunseling itu, maksudnya kita akan mendapatkan beberapa maklumat dan kita pun menerangkan kepada klien sebelum sesi dijalankan bahawa jikalau kes ini boleh membahayakan diri awak sendiri dan orang lain, saya terpaksa memberitahu orang lain yang mempunyai kepentingan dalam kes ini. Tetapi kalau kes tersebut tidak membahayakan diri awak dan orang lain, maksudnya dia menjadi sesi kaunseling yang rahsia. Itu yang maksud kerahsiaan, etika kerahsiaan tu yang harus kita fahami. Kadang-kadang kita dari kaunselor ni, cantiklah petang ni saya pun dapat pengalaman Cikgu Faruhi, pengalaman Cikgu Rohas Farizan. Maksudnya kita mesti berfikir secara waras. Dan apabila kita sharing macam ni, maka adik-adik kita yang muda-muda mungkin belum pernah menghadapi ataupun pernah lagi hebat mengendalikan kes-kes yang lebih hebat, maksudnya dapat berkongsi dan dapat membuat satu kesimpulan, oh begini cara tindakan kita. Okey, Cikgu Faruhi. Ya. Dengarlah sikit. Cabaran sungguh hari ni. Cabaran. Okay. Dia soalan semasa. Okey, yang Cikgu Madi cakap tadi adalah surat perakuan tu kan, perakuan klien tu. Dia kadang-kadang kita hadapi juga bila kadang-kadang ada klien kita dia menyatakan dia rasa nak bunuh diri walaupun dia main-main ke apa. So kita ada surat perakuan klien tu. Kalau siapa nak contoh tu ada. Untuk kita dalam surat tu dia maklumkanlah kepada kalau berlaku apa-apa kepada siapa yang kita nak hubungi ataupun kepada siapa yang tahu, yang perlu tahu dia punya perakuan kaunselor. Ya. Jadi Cikgu Faruhi kan, mungkin surat perakuan tu dia agak rahsia. Mungkin di masa yang lain kalau ada kesempatan di lain masa lah, kita akan kongsikan macam mana kaunselor bertindak supaya masyarakat dapat tahu kaunselor ni kerja dia apa dia sebenarnya ya. Supaya orang tidak menjadi fobia, tak menjadi takut. Kalau dengar perkataan kaunselor tu, wah kaunselor kan, macam ada kes yang menyalahi undang-undang berjumpa kaunselor ni. Ya, betul. Okay, kita ke next slide. Okay, next slide ni macam mana kita nak cuba nak melengahkan benda tu berlaku ataupun nak mencederakan diri ni berlaku. Kita panggil distraction techniques. Yang pertama, write down thought and feeling that are distressing you. Crumple the page up, rip it apart and throw them out as a way to let go of that thought. Okay, kita boleh sarankan kepada klien kita lah. Dia menulis kertas bukan kita lah, klien kita no, Cikgu Madi. Klien kita bonyok kertas apa semua, kemudian dia nak koyak ke apa, kemudian buang lah. Maksudnya dia nak buang perasaan tu. Yang ini distraction teknik ni bukan saya yang buat, bukan siapa yang buat. Ini adalah yang diberitahu oleh orang-orang yang melakukan perkara ni, melakukan self harm ni ataupun mencederakan diri ni. Dia pun yang bagi tahu sendiri macam mana dia orang atasi masalah ni ataupun isu ni. Salah satunya macam inilah yang first tu. Kemudian get some Play-Doh, stretch it or squeeze it to relieve tension. So lepas ni Cikgu Madi kita kena beli plasticine lah. Plasticine. Okey, ataupun kita boleh bekalkan kepada depa lah, bagi kalau siapa duduk asrama kan. Kalau tak duduk asrama, dia duduk rumah dia boleh belilah. Kalau duduk asrama kita bekalkan. Okey, kalau awak rasa macam awak nak cubit ke apa kan,
Mungkin dengan cara tu boleh distract dia lah. Yang berikutnya adalah hit a pillow or cushion to vent out your anger and frustration. Maksudnya yang ni bagi yang nak mencederakan diri jenis menumbuk-numbuk tu, ambil bantai, tumbuk lah. Tak payahlah tumbuk dinding kan. Tak payah tumbuk dinding, tak payah. Ambil beg tinju tu kan. Punch bag tu. Punch bag tu. Kemudian so dia tumbuk kan. Itulah salah satu yang ada. Kemudian have a good scream into a pillow or cushion. Maksudnya dia tekap muka dia kat pillow tu, dia menjerit lah supaya kalau menjerit, kalau kita pun menjerit dekat bantai kan, dia bukan nak, dia tak dengar sekuat yang macam kalau kita menjerit tanpa benda apa-apa kan. So mungkin itu salah satu yang boleh membantu mereka lah. Kemudian take a minute and breath or meditate. Maknanya kita macam biasalah, tarik nafas, turun nafas. Being in public place give you the time and space to reduce the urge to hurt yourself. Maksudnya kalau kita rasa kita nak buat benda tu, kita pergi duduk kat tempat yang public. Maksudnya kita keluar. Kalau yang besarnya, kalau yang macam yang duduk di asrama ke, duduk di asrama, dia kena pergi jumpa kawan dia lah, ramai-ramai kan. Bila duduk ramai-ramai, takkan dia nak buat dekat ramai-ramai. Depa ni sebenarnya, depa ni jenis yang buat secara tersembunyi, secara sulit kan. Ya. Kemudian berikutnya scribble on a large piece of paper with a red crayon or pen. Yang ini kenapa dia pilih warna merah, Cikgu Madi? Dia nak crayon yang warna merah. Yang the next ni. Next slide tu. Okay. Next slide. Dia kata scribble on a large piece of paper with a red crayon or pen. Maksudnya bila dia nak bagi warna merah je. So dia akan ni lah, scribble lah. Dia nak buat macam mana pun. Kalau yang pandai art terapi Kalau warna biru tak boleh, warna biru. Tak boleh sebab dia yang ini diberikan oleh orang yang buat. Orang yang mengalami. Ya. So mungkin kalau Cikgu Madi buat art terapi pun dengan klien, insya-Allah dia akan pilih warna merah. Sebab warna merah tu mungkin yang mencederakan diri lah kan. Mungkin warna merah tu dia nampak darah ke apa kan. Okay, kemudian call a friend or family member and talk to them. Do something creative, make a collage of colour to represent your mood or to remind you of your favourite things. Yang ni semua nak distract je. Maksudnya dia boleh melengahkan, tapi nak kata nak boleh selesaikan masalah dia memang tak boleh lah. Ni kita boleh nak distract dia untuk nak lengahkan. Kemudian listen to music you like. Mungkin kita yang Islam ni dengar terapi zikir kan. Boleh je. Cikgu Faruhi. Ya. Boleh tak ada tak dalam kita fenomena pelajar ataupun orang yang mencederakan diri ni pergi ke tempat yang sunyi, yang lapang, contohnya di kaki Gunung Jerai yang lapang, tenang tu, dia tempik kuat-kuat. Tadi menjerit kat tilam kan, kat pillow kan. Tadi dia pergi ke tempat yang lapang pula. Ya, kalau kita yang dewasa mungkin kita boleh buat, tapi yang sekarang kita bincang ni adalah murid, depa tu agak terbatas pergerakan dia. Kalau nak kata dia ialah macam budak pun, kalau sekolah menengah pun ada lesen motor je kan kadang-kadang. Had setengah tu ada lesen motor, yang ada lesen, yang tak ada lesen. Tapi kalau macam untuk kita dewasa tu, that is the best way. Saya kadang-kadang cara saya memang kadang-kadang saya suka macam tu, nak lepaskan apa semua tu kan, nak menjerit, pergi tengok bola. Pergi tengok bola dekat stadium. Cuma itulah ya, waktu ketika COVID-19 ni, peminat bola kena bersabar sikit. Ya, tapi memang kadang-kadang kita bila tengok bola tu, dia at the same time terapi untuk kita nak release tau. Sebab bila orang tengok bola, dia suka scream tau. Gol lah, apalah. Yes, waktu orang gol tu, jerit lah kuat-kuat mana. Nak kuat mana pun boleh jerit. Orang pun tak ada. Ya, orang pun tak ada rasa pelik. Okay.
Macam tu lah. Okay, kemudian Menarik. next. Alright. Ya. Nanti kita pergi tengok ramai-ramai no, Cikgu Madi. Turun Kedah InsyaAllah. no. Okay. Yang ni saya ambil daripada Kementerian Kesihatan lah, tips penjagaan kesihatan mental. Mungkin ramai yang dah tahu, tapi saya ulang je lah. Iaitu di mana tema dia, hargai dan sayangi diri anda. Ni memang patutlah kita hargai dan sayangi diri anda. Ini yang kita dan menyayangi diri dia. Okey, yang pertama, elakkan pengambilan rokok, dadah dan alkohol. Yang ni pun penyebab lah. Penyebab kesihatan mempengaruhi kesihatan mental. Lakukan aktiviti fizikal, senaman, berjalan dan beriadah. Yang ni kena buat lah. Sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Makan makanan sihat. Bijak mengurus masa. Lakukan aktiviti yang anda suka, minat dan bermanfaat. Kalau law ni ramai yang duk apa? Kayuh gerek kan orang Kedah kata kan. Kayuh basikal kan. Pergilah kalau dia minat kan. Kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Yang dia bagi tahu, kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai itu siapa? Sepatutnya ialah kita, guru bimbingan dan kaunseling. Kalau kita tak dapat kes yang macam ni, kalau kita kurang kes, maksudnya kita kena semak. Kalau kita tak ada klien pun, kita akan cari klien kan, Cik Madi kan. Okey, Cikgu Faruhi cantik tu. Maksudnya kita semualah, tak kisah siapa kita kaunselor, kita doktor, kita guru dan sekretaris, kita berusaha untuk mempertingkatkan kompetensi diri kita. Supaya di samping kita dapat menolong orang lain, kita juga dapat menolong diri kita sendiri dalam menghadapi suasana kesihatan mental sekarang dengan keadaan COVID-19, dengan keadaan pengawalan penyakit kan dan sebagainya. Sebelum kita ada masa yang agak singkat Cikgu Faruhi sebenarnya. Okey, kita dah nak habis dah. Dah habis dah. Kita belum lagi nak habis, kita akan waktu itu, cuma masa agak singkat. Singkat maksud saya kita nanti tertinggal pula soalan tadi sebelum saya lupa lah. Soalan Rodrina Nesir tadi tu. Adakah lelaki ni tak boleh nangis? Dia tak kuat. Mungkin kita boleh beri pandangan Cikgu Faruhi, sekadar pandangan. Okey. Tak salah. Kita dengar daripada orang macam tu. Tapi sebenarnya bagi saya, bagaimana pembesaran ataupun pembesaran anak tu daripada kecil, kita keluarga dedahkan dia dengan apa? Macam kita tengok environment dia dan juga nature dengan environment dia lah. Bukannya apa? Ni soalan ni bukannya dia tak boleh nak berkongsi, tapi kalau macam keluarga tu dia menerapkan perkongsian bersama anak, dia kata okey, adik hari ni apa adik rasa, kakak hari ni macam mana, okey ke? Kalau selalu buat macam tu, dia secara tak langsung dia pergi mana pun, kalau ada apa-apa dia akan luah lah. Dia akan bagi tahu, okey, saya rasa hari ni saya rasa sedih sebab apa. Betul Cikgu Faruhi ya. Jadi sebagai kaunselor, sebagai ibu bapa, kita harus ada kemahiran mendengar yang tinggi lah. Kemahiran mendengar ni kadang-kadang dapat menenangkan orang yang nak bercakap, nak menyampaikan, nak meluahkan. Jangan sampai anak ni sampai nak beritahu bapa ke, nak beritahu ibu, atau nak beritahu tak tahu siapa, dua-dua, seorang singa, seorang harimau. Itu. Jadi anak-anak tak ada tempat nak meluahkan dan sebagainya. Betul, Cikgu dia macam ada klien dia kata, cikgu kenapa call mak saya? Mak saya tu kalau dia tahu habis lah. Maksudnya trust tu dah tak ada. Kalau benda-benda yang negatif ni kalau dapat dekat mak dia, siap lah anak tu. Dia maksudnya anak. Jadi maksudnya kita sama-sama lah kena mencari cara kan
cuba menenangkan supaya kita dapat memahami aras-aras pemikiran anak dan pelajar-pelajar kita. Ya. Okey, sebelum tu saya juga ada penonton dah tanya dah, boleh dapatkan QR code untuk penyertaan. Okey, sebelum kita menghampiri waktu terakhir ni, saya ingat saya nak bagi kepada Cikgu Rohas Farizan untuk memberi taklimat sikit tentang bagaimana nak menjana sijil penyertaan supaya penonton kita tak sabar-sabar tu nak dapatkan sijil lah kan. Okey, insyaAllah kita akan beri peluang kepada Cikgu Rohas Farizan supaya boleh menerangkan. Silakan Cikgu. Okey. Terima kasih Cikgu Asmadi. Jadi sebelum tu kita tengok preview ni sikit ya. Okay, Assalamualaikum. Minta maaf tadi ada internet tersakat sangkut sikit. Okey, tadi adalah sedikit review ataupun berkaitan dengan satu program sarjana pendidikan. Okey, ini untuk saya berkongsi lah. Okey, yang di bawah pengelolaan Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM. Dia menyediakan satu platform iaitu cikgu-cikgu tak perlu nak drive jauh-jauh untuk pergi ke UTM, hanya berada di depan komputer saja untuk menghadiri kelas, untuk jawab exam dan juga bertemu dengan pensyarah, semua di hadapan komputer saja. Okay, program ini disusun selama 4 semester ataupun 2 tahun. Okay. InsyaAllah kalau siapa yang berminat boleh scan untuk masuk ke WhatsApp tersebut lah untuk bertanya lebih lanjut. Okay, ini saya nak berkongsi lah. Dan saya sendiri telah menyertai program sarjana ini dan sekarang ni dalam semester yang kedua dan doakan kejayaan kami semua lah. Okay. Untuk semester yang pertama ni kami seramai 12 orang dan untuk yang semester kedua ni ialah seramai 40 orang, iaitu 2 kelas lah. Okay. Terima kasih. Okey, dan saya juga nak menjemput kepada rakan-rakan yang ada di skrin ni. Okay, boleh daftar secara percuma dan akan dapat satu email eksklusif daripada SGM, dan email tersebut cikgu-cikgu boleh dan tuan-puan juga boleh guna untuk unlimited Google Drive. Tak kira cikgu sekolah swasta ke, sekolah awam ke, sekolah apa saja, asalkan bergelar seorang guru, boleh daftar di gurumalaysia.edu.my. Ianya adalah secara percuma.
Dan untuk penyertaan, untuk segi penyertaan, dia lebih kurang macam ni lah. Dia punya reka bentuk dan design. Dan cikgu boleh akan dapat dia ni dalam bentuk elektronik lah. E-sijil, dia bukan dalam bentuk kertas dan cikgu boleh print. Boleh print sijil tersebut. Dan kita dalam sijil kita bekalkan, kita namakan dia adalah barcode untuk semak ketulisan sijil. Bagi mengelakkan sijil ni dipikir ataupun disalin semula. Jadi kita letakkan satu barcode lah. Di mana barcode ni bila tuan-puan scan, dia akan menunjukkan maklumat, pastikan maklumat sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah sama. Sebelah kiri itu adalah paparan pada sijil dan sebelah kanan itu adalah maklumat dalam database kami lah bila scan, dan pastikan nama dan juga nombor IC itu adalah betul dan tepat untuk mengelakkan sijil tersebut dipalsu lah, ataupun duplicate. Cara nak semak sijil adalah sijil.guru.malaysia.edu.my, masukkan nombor IC saja kat situ. Dan kemudian cikgu boleh download lah, klik download kat situ. Dan klik download untuk buat experience. Dan kepada selesai, cikgu boleh tutup lah. Ni untuk tarikh database sijil lah, bila dia punya tarikh pianaan terakhir. Bagaimana untuk dapatkan sijil ni? Yang pertama sekali, cikgu kena jawab dulu kuis. Jawab dulu kuis. Kita ada bagi lebih kurang beberapa kuis, jawab, dan markah keseluruhan untuk layak dapat sijil adalah 50%. Ini adalah tujuan supaya kita nak mengenal pasti sama ada peserta tersebut ada menonton video tersebut dan sebelum nak mendapatkan sijil lah. Itu adalah kita punya indikator lah. Tak ada apa pun, ianya boleh dijawab secara berulang kali. Contohnya kali pertama tak dapat, jawab lagi dalam kali kedua dan boleh jawab sehingga lulus lah, tak ada masalah, insyaAllah. Dan ini adalah topik yang ke-16. Dan juga ada kaitan dengan soalan, juga boleh terus masuk ke dalam sahabat Guru Malaysia lah, Telegram, dan boleh tanya apa saja berkaitan dengan sijil dan minta bolehlah maklumkan apa saja berkaitan dengan masalah lah. Jadi itu saja rasa Cikgu Asmadi. Kita serahkan balik kepada Cikgu Asmadi. Silakan. Terima kasih Cikgu Ras Farizan di atas taklimat penjenayaan sijil tadi. Penonton yang bertanya dah terjawab soalan. Jadi Cikgu Faruhi, kita cuma ada masa lebih kurang 5 minit lagi untuk kita terus berkongsi, dan saya nak baca sikit salah satu cadangan daripada penonton kita hari ini. Perkongsian yang baik daripada Hasni Yanti Zainal. Saya cadangkan buat sesi kaunseling untuk parent bagi menangani sikap anak-anak semasa PKPB ini. Abdul Aziz Abdullah juga sangat setuju. Cadangan yang baik Cikgu Hasni Yanti Zainal. Apa komen Cikgu Faruhi? Buat sesi kaunseling untuk parent juga Ya, kita memang panggil parents. Kalau macam di sekolah saya, kita ada konsultasi waris lah. Memang kita panggil dan kita kena bersedia lah. Kita tak boleh nak panggil tanpa ada bukti apa-apa kan. Tapi kita kena sedia report lah. Maksudnya kenapa mereka mereka datang ke sesi kita tu berbaloi daripada kalau dia datang tu, alah, sekali dia kata, alah ini je ke nak bagi tahu dia kan. Betul Cikgu Faruhi. Maksudnya sebagai seorang penolong, sama ada seorang kaunselor, cikgu, doktor sebagainya, maksudnya kita memberikan laporan yang berbaloi lah dengan mereka datang. Ada kadang-kadang kita pun kenal pasti waris datang daripada jauh, datang pula dengan menaiki kenderaan pengangkutan awam, menaiki motosikal, tambah pula musim hujan sekarang kan. Jadi kita bersedia dengan sekadar yang kita mampu, tetapi biarlah betul cakap Cikgu Faruhi itu, kita berbaloi lah dengan laporan-laporan dan pendekatan-pendekatan yang kita berikan. Baik, Alhamdulillah hari ini wacana kaunseling sempena bulan kaunseling kebangsaan 2020 dengan tema kaunseling memberi kesejahteraan untuk semua. Jadi Alhamdulillah kita bersiaran
hampir lebih 1 jam 34 minit. Jadi terima kasih, Alhamdulillah banyak-banyak terima kasih kepada streamer kita, Presiden SGM, Cikgu Rohas Farizan yang telah sudi untuk bersama-sama kita, dan penulis jemputan hari ini, Kaunselor Cikgu Muhammad Faruhi bin Johari yang sudi untuk bersama-sama kita, dan saya berharap majlis ini akan memberikan manfaat untuk semua. Sebelum kita berakhir, saya nak persilakanlah sama Cikgu Rohas Farizan ataupun Cikgu Faruhi dulu. Ya, Cikgu. Saya ada dapat satu video daripada Cikgu Faruhi tadi, nak kita paparkan ke? Ikutlah terpulang lah. Hak tu video stress bucket tu saya. 3 minit boleh. Boleh juga. Okey, apa salahnya kita bersama. Okey. Stress is usually seen as something we Okey, need to boleh nampak avoid. This is not true. Okey, nampak. And we need our body's stress hormone cortisol to rise and fall throughout the day. Stress helps us wake up in the morning, helps us focus, learn, and remember new things. It's when people experience too much stress and start having difficulties coping that stress becomes a problem. High levels of stress can disrupt the natural changes in the body's stress response system and start to affect our physical and mental health. 21% dah. Accumulated stress can result in false FFF response activation. When trying to measure stress tolerance, the bucket analogy can be helpful. Our stress tolerance, or the size of our bucket, is a product of our genes, personality, and life experiences, and its size varies from person to person. The water in this analogy is the combination of all the stress in your life. We use the coping strategies we have available to keep our bucket from overflowing. They are like taps that allow water to drain from the bucket. Stress can include training, work, school, relationships, finances, moving, changing jobs, or the loss of a loved one. Both positive and negative experiences will affect the water level. A big bucket can hold more water or stress before it overflows. With a smaller bucket, less water is required for the water or stress level to become critical. While you can't change the size of your bucket, you can make life adjustments to reduce water coming in. You can also learn new coping strategies and stress management techniques to allow water to drain out. Mind tools, exercise, quality sleep, relaxation, and sharing your feelings with friends are some examples of effective water taps. Staying up late, sleeping in, drugs, inactivity, procrastination, suppressing or ignoring problems are examples of unhelpful coping strategies or false taps. They might give temporary relief, but actually result in water flowing back into your bucket. This video was created by Brave, Building Healthy Minds. Okey. Okey, Cikgu Rohas Farizan. Okey, Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. dah dapat tengok tadi tu, dan apa yang saya dapat pelajari ni lah. Okey, sebagai apa tu orang biasalah, bukan dalam bidang kaunseling. Apa tu, jika kita ada stres ke dan sebagainya, memang kita kena bagi tahu orang lah. Okay, bagi tahu kepada orang yang kita percayalah. Kita pun takut juga bila kita beritahu ni, kadang-kadang dia kawan tu pula yang perlu sebarkan kita punya rahsia tu. Jadinya Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Faruhi dan juga Cikgu Asmadi atas satu perkongsian yang cukup menarik lah bagi saya pada hari ni. Terima kasih Cikgu Asmadi. Terima kasih Cikgu Rohas Farizan. Jadi memang betul lah kalau fenomena mencederakan diri ini dapat sama-sama kita elakkan. Jadi sama-sama kita menggunakan kesempatan ini untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita sendiri
supaya kalau kita stres, jangan terlalu stres sampai tak mampu mengawal emosi dan tak mampu mengawal diri. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan petang ini akan mendapat sesuatu yang ilmu yang bermanfaat sempena bulan kaunseling kebangsaan. Dan sebelum kita berakhir, saya ingat kita nak bagi peluang Cikgu Faruhi nak menyatakan sesuatu, nak berikan ucapan dan sebagainya. Silakan. Silakan Cikgu Faruhi. Ya. Mungkin Cikgu Faruhi tak dapat mendengar. Saya itulah. Ni baru dengar balik. Baru dengar balik ya. Okey, silakan. Kita tengok Cikgu Faruhi bagi ucapan yang akhir ataupun kata-kata untuk petang ni, silakan. Okey, saya ucapkan dengan apa yang saya berkongsi pada hari ini dapat beri manfaat sedikitlah kepada semua yang menonton, dan juga begitu saya lah sama juga macam dengan saya belajar daripada anda semua. Semoga kalau kita nak tengok semoga anak murid kita semua mempunyai minda yang minta maaf sebab kita lambat bersiaran disebabkan beberapa masalah teknikal sikit tadi. Okey, terima kasih Cikgu Faruhi bin Johari, panelis kita hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sahabat Guru Malaysia, Presiden Sahabat Guru Malaysia, Cikgu Rohas Farizan yang telah sudi untuk bersama-sama dengan kita, dan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada panelis Cikgu Muhammad Faruhi Johari di atas tajuk fenomena murid mencederakan diri supaya kaunseling memberi kesejahteraan untuk semua sempena bulan kaunseling kebangsaan 2020. Dan saya berharap kita dapat sharing ilmu ini sesama kita dan bukanlah kita berniat yang lain seperti yang kita nyatakan di setiap rancangan kita cuma nak berkongsi dan nak memberikan manfaat. Mudah-mudahan program ini memberikan satu motivasi, memberikan satu manfaat kepada semua orang yang sedang mendengar dan boleh menyampaikan kepada orang lain dan seterusnya. Jadi saya bagi pihak SGM, Sahabat Guru Malaysia, dan juga MAPK, Majlis Pegawai Kaunseling College Vocational dan Sekolah Menengah Teknik Kebangsaan, mengucapkan jutaan maaf kepada semua, terutama penonton-penonton yang setia dan sudi menonton pada hari ini kerana kita terlewat banyak. Dan insyaAllah jangan lupa malam esok, insyaAllah kita ada lagi topik yang menarik yang boleh memberikan intipati yang baik. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi malam esok dan kita akan promokan dengan lebih awal, insyaAllah. So, selamat berjaya. Terima kasih untuk semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin di kesempatan ini kepada yang baru masuk tu, okey, untuk mendapatkan CJ penyertaan di peringkat kebangsaan. Okey, kita punya CJ ni adalah peringkat kebangsaan. Okey, untuk layakkan dapat CJ tu, cikgu-cikgu boleh scan dan boleh jawab beberapa kuis, dan insyaAllah kita akan, yang mana lulus tu kita akan bagilah CJ tersebut. Okey, sebelum tu, okey, dengan itu terima kasih banyak-banyak Cikgu Asmadi, okey, Cikgu Faruhi dan semua rakan-rakan yang ada di depan skrin ini. Semoga kita berjumpa lagi okey, di lain waktu dan siaran, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.